Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, pendengar Radio Aikim, dan tak lupa kepada saudara Irwan Johari selaku penerbit dalam rancangan Makarimul Akhlaq. Alhamdulillah, sebab minggu kita membincangkan isu-isu kesufian tasawuf, dan insya-Allah pada malam yang mulia ini kita meneruskan lagi dengan tajuk sifat-sifat ahli tasawuf yang sebenarnya, atau bagaimana golongan sufi yang hakiki. Kalau kita tengok seorang ulama terkemuka, Syekh Abdul Hafiz Faghli Ali Al-Qarani, dalam kitabnya Mabadi' At-Tasawuf Al-Islami, telah menyatakan, antara lain beliau menyebut, dia kata orang-orang yang cuba nak perhati dan nak memahami isu maqam dan ahwal akan dapat mengesan betapa para sufi sangat prihatin terhadap persoalan akhlak terpuji dalam kehidupan dan muamalah mereka. Artinya macam mana mereka cuba nak pamerkan akhlak yang sebenar-benar terbaik. Sebagaimana yang Rasulullah SAW menyebut, takhallaqu bi akhlaqillah, hendaklah kamu berakhlak dengan akhlak Allah. Apa makna? Maknanya apa yang Allah suruh yang baik, kita akan cuba buat baik. Allah bersifat dengan rahmah, kita juga menjadikan semangat kerahmatan itu wujud pada jalan kita, dalam hidup kita. Allah bersifat dengan ihsan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, hendaklah kamu berihsan kerana Allah suka kepada orang-orang yang buat berihsan. Jadi kita pun cuba buat ihsan. Nabi sendiri pun sebut tentang suruh kita buat ihsan. Jadi di sinilah yang cuba difikirkan oleh ahli-ahli tasawuf untuk mereka bina sebuah kehidupan di mana akhirnya akhlak mereka terlalu unggul dan terlalu hebat. Sifat mereka sifat yang mahmudah, yang dipuji. Bayangkan tuan-tuan, kita cuba tekuni sedikit. Antara manusia yang paling hebat di muka bumi, bahkan itulah yang sebenarnya, sudah pasti Rasul kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hebat? Kerana Rasulullah SAW ini telah memandu akhlak yang mulia. Rasulullah SAW adalah sumber akhlak yang mulia. Bukan akhlak itu Nabi ikut, tapi akhlak itu mengikut Nabi. Itu bezanya. Sebab itu bila Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam nas Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu hai Muhammad di atas akhlak yang agung. Tengok, Imam Ibn Ashur dalam kitabnya At-Tanwir menyebut, bila disebut la'ala di atas akhlak, artinya tufidu isti'la, menunjukkan ketinggian. Artinya Nabi mengatasi akhlak, akhlak tu di bawah Nabi. Artinya apa yang Nabi buat itulah akhlak. Nabi bercakap, cara bercakap akhlak Nabi. Nabi makan, adanya akhlak. Hatta Nabi marah pun, macam mana akhlak orang marah, ada akhlak. Saya terdengar baru-baru ni satu ceramah yang cukup menggerungkan dan menggetarkan jiwa.
ceramah daripada seorang ulama Arab namanya Syekh Muhammad Al-Airifi. Dalam ceramah dia cerita berkenaan dengan isu Syria. Dia kata, kalau kamu tengok apa yang diperlakukan, apakah kamu tak boleh marah? Bahkan kamu kena marah. Kamu marah apa yang berlaku. Dihina, dibunuh, diseksa, diperlakukan dengan perlakuan yang amat-amat tidak berperi kemanusiaan. Maka yang ini kita tak boleh kata tak apa. Tidak. Pada masa itu ada nafsu, ada sifat amarah. Amarah kerana Allah. Bukan amarah kerana nafsu, tapi amarah kerana Allah. Maknanya kita tak reda dengan perbuatan yang tak betul. Seperti itu. Baik. Artinya disuruh kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan disuruh kita pakaikan diri kita dengan pakaian akhlak-akhlak yang baik. Ulama tasawuf, bila dia sebut tentang hal-hal berkenaan dengan ciri-ciri ahli tasawuf, maka dia akan pamerkan ahli tasawuf ni akhlak yang baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia setengahnya orang Arab ada dah zaman dulu. Tapi sebahagian ada hak yang okey-okey tapi banyaknya KO dan TKO. Ini masalah. Apa yang okey masyarakat Arab jahiliah zaman dulu? Sebagai contohnya, dia ni suka jamu tetamu. Muliakan tetamu. Jadi Nabi iakan tak masalah, okey. Kedua, kalau bab tolong saudara mara, waris-waris ni dia akan tolong. Jadi Nabi betulkan, unsur akhaka zalima atau mazlumah. Kamu tolonglah saudara kamu yang zalim dan kamu tolonglah saudara kamu yang dizalimi. Ya, sahabat pun terkejut, macam mana pula ni ya Rasulullah? Yang kena zalim kami tolong, saya faham, kami faham. Tapi yang zalim nak tolong macam mana? Nabi kata tamna'hu, kamu tegahkannya. Itu cara dia. Artinya Nabi membetul setiap perlakuan yang tak betul mengikut perspektif Islam. Dan ada beberapa akhlak-akhlak yang mulia di kalangan jahiliyah yang diikrarkan oleh Islam. Tetapi kebanyakan yang lain, hak yang tak betul tu banyaklah. Akhirnya Islam datang, cuba mensistemkan dengan sistem Islami, atau kita kata tasyri' ilahi, dengan syariah yang kekal abadi, yang menjadi pedoman kepada panduan kehidupan, sebagai manual kehidupan, dapat diserlahkan. Al-Quran sendiri pun sebagai dusturul hayah, perlembagaan hidup yang merangkumi keseluruhan kehidupan manusia. Jadinya dalam isu seperti inilah yang sepatutnya kita cuba nak fahami dengan sebaik mungkin. Baik. Sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Bila kita sebut tentang akhlak, bila kita sebut tentang ahli tasawuf ini, saya nak ringkaskan dengan satu kenyataan Ibn Sina. Orang sebut Ibn Sina ni memang orang akan tahu dia ni tok guru dalam ilmu perubatan. Dan kitabnya Al-Qanun fi Tib. Tapi dia bukan sekadar tu, tapi dia seorang scholar Islam, allamah dalam Islam. Banyak kelebihan. Saya tak nak bincang tentang isu pandangan ulama seperti Ibn Salah dan sebagainya. Itu panjang cerita. Tapi saya nak sebutnya antara perkara yang kita boleh ambil manfaat daripada kenyataan Ibn Sina rahimahullah ta'ala. Di mana beliau telah memberikan gambaran berkenaan dengan tentang kedudukan akhlak yang menjadi hiasan ahli sufi. Hiasan ahli sufi. Sebab itu orang zaman dulu kalau kita tengok menarik. Tok guru pondok, tok guru yang alim-alim, dia ada anak-anak murid dia. Jadi tok guru ni akan pergi ziarah ke tempat tok guru lain, diikuti oleh anak murid. Jadi akhirnya tok guru bertemu dengan tok guru, anak murid bertemu dengan anak murid. Dan tok guru akan nasihat anak murid dia, anak murid ni pula nasihat tok guru ni pula nasihat anak murid, sama-sama. Jadi masing-masing pamerkan akhlak yang baik, bahkan tunjukkan akhlak yang seterbaik. Akhirnya masing-masing akan bertewah dalam fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah ke arah kebaikan. Jadi suasana jadi menarik. Dan akhirnya pertama hubungan jadi baik, suasana jadi baik, masing-masing ada sifat respect, sifat kasih sayang, sifat menghormati dan sebagainya. Baik.
Ibn Sina rahimahullahu ta'ala memberikan gambaran tentang kedudukan akhlak yang menjadi hiasan ahli sufi. Apa dia? Sedang pendengar yang saya kasihi, pendengar Radio Hakim, antara lain katanya ialah seorang yang arif billah, ahli sufi yang benar-benar ma'rifah, ialah seorang yang berani. Mengapa tidak? Kerana ia tidak takutkan mati. Tengok. Orang yang berani. Kenapa tidak? Kerana dia tak takut mati. Sebab dia tahu mati ni Tuhan yang tetapkan. Jadi bila Tuhan yang bukanlah maknanya kita pergi tengah jalan biar kereta langgar. Tak betul dah macam tu. Maksud berani ni, berani dalam arti kata berani cerdik. Jangan berani bodoh. Berani bodoh ni masalah kot. Ada berani tak tu. Kita tak mahu macam. Kita kena berani cerdik. Berani berstrategi. Berani berhikmah. Berani yang mana adanya satu gabungan pendapat yang baik, yang tuntas, yang dihalakan dalam bentuk jama'i, maka keberanian macam itu memberi impak yang cukup besar, kesan yang cukup besar. Kalau berani seorang-seorang saja bergiang-giang, kadang-kadang tak kena juga. Ada keadaan-keadaan tertentu yang memang kita baca banyaklah kisah-kisahnya. Baik, dia tak takut mati. Sebab itu kalau kita dengar kenyataan Khalid Al-Walid, bila dia nak lawan, banyak riwayat sebut, bila dia nak lawan pasukan tentera musuh daripada Rom dan sebagainya, dia hanya hantar satu surat yang mengandungi sebaris ayat sahaja, tak panjang. Suratnya mungkin berbunyi, Jitu biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Aku bawa kaum yang cintakan kematian sebagaimana kamu bawa kaum yang cintakan kehidupan. Dengar sahaja surat tersebut, moral tentera musuh akan jadi merudum, takut. Bahkan mereka pun rasa kecut perut, meremang bulu roma, dan rasa sudah kalah dah separuh. Dan ini juga memberi semangat kepada tentera Islam, dah menang dah separuh, tinggal separuh je lagi. Kenapa? Kerana sifat berani. Dan Khalid Al-Walid dia mati pun atas katil, bukan maksudnya bukan mati kena bunuh. Dan dia ditegakkan satu monumen berhampiran dengan masjidnya yang berada di Hims, di mana monumen tersebut tertera kalimah ayyuhal jubana malaman ayunukum. Wahai orang yang bacu dan pengecut, supaya mata kamu tak dapat tidur. Itu nak sebut macam mana mereka bina keberanian. Kita Alhamdulillah baru sambut merdeka. Bila kita cuba telusuri sejarah kemerdekaan, betapa ramainya orang-orang yang hebat yang telah menjadikan harta benda mereka, jiwa raga mereka sebagai satu pengorbanan untuk mendapat kemerdekaan. Sejak yang telah disejarahkan, yang patut ditulis dengan tinta emas, yang mana ada yang sampai mati, ada yang dibunuh, ada yang macam-macam berlaku. Tapi ini satu gambaran betapa mulianya mereka dan disebut dalam sejarah yang panjang. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, nasihat Ibn Sina rahimahullah seterusnya ialah ahli tasawuf bukan sekadar berani, tapi seorang yang pemurah. Mengapa tidak? Kerana dia tidak cintakan kepada kebakhilan. Sebab disebut dalam nas, al-jannatu darul askhiya, syurga ini sebagai rumah tempat tinggal orang-orang pemurah. Jadinya dengan sebab sifat kepemurahan itulah yang menyebabkan mereka layak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadinya orang-orang ahli tasawuf ni sifatnya pemurah. Dalam arti kata, dia pemurah, dia sebarkan sifat kepemurahan, menyebabkan anak isterinya, kaum keluarganya, jiran taulangnya, sahabat handainya juga akan merasakan tempias sifat pemurah, akhirnya sama-sama pakat pemurah semua. Jadi kalau ini berlaku, maka baik sangatlah. Sebab
kepemurahan itu sudah pasti membawa banyak kelebihan-kelebihan. Kalau kita tengok, selesai masalah nak bina asrama anak yatim selesai, nak bina rumah orang miskin selesai, apatah lagi apabila distrukturkan dan diuruskan dengan urusan yang terbaik. Cara pengurusan yang tepat akan memudahkan. Sebagai contoh sekarang ni berapa ramai orang sakit buah pinggang yang perlukan kepada dialisis. Kalau adalah dengan boleh beli beberapa mesin dalam setiap daerah tu, katakan 10-20 mesin. Orang yang sakit pergi di situ dan bayar dengan satu kos yang paling murah daripada mahal tu, maka boleh pula mesin tu dijanakan, maka dapat menyelesaikan banyak isu-isu seperti ini kepada fakir miskin, orang-orang yang benar-benar berhajat. Kemudian yang ketiga, orang tasawuf adalah orang yang pemaaf. Mengapa tidak? Kerana dirinya lebih agung, tidak dilukai oleh kesalahan insan. Tak kisah. Betul, kadang-kadang kita gerang kok, orang buat kita tak tahan kok kitanya. Tapi kalau kita tengok Rasulullah SAW, satu-satunya manusia yang paling banyak diancam bunuh. Bukan sekadar diancam, orang nak bunuh pun. Cubaan bunuh tu bukan sekali, dua kali. Kalau tuan-tuan baca dalam sirah Nabawiyah, banyak sangat. Daripada di Mekah, di Madinah, orang Yahudi, orang Arab, peristiwa Ahzab dalam perang Uhud, peristiwa kabilah daripada kabilah-kabilah Yahudi di Madinah, begitu juga macam-macam cerita orang nak bunuh. Orang Mekah nak bunuh ada, hatta masa pembukaan kota Mekah pun ramai nak bunuh. Tapi Nabi SAW bila buka kota Mekah, dia cakap apa kepada sahabat-sahabat, kepada orang-orang Mekah, sebahagiannya belum Islam lagi masa tu. Ma zannukum anni fa'ilum bikum. Apa sangkaan kamu aku lakukan pada kamu? Mereka serentak menjawab, akhun karim libni akhin karim. Saudara yang mulia daripada anak saudara yang mulia. Nabi spontan beri satu jawapan yang tak pernah terfikir dek musuh-musuh Islam. Dan tak ada pun mana-mana musuh Islam buat beri jawapan macam itu. Apa Nabi jawab? Izhabu fa'antumut tulaqa. Pergilah kamu semua merdeka. Satu jawapan yang Nabi bagi, di mana ini kalau kita baca sejarah perang dunia daripada dulu sampai sekarang, tak akan ada orang beri jawapan macam tu kecuali orang ikut Nabi. Maka kita bacalah sejarah Salahuddin Al-Ayyubi ketika bertembung dengan Raja England Richard. Begitu juga dengan peristiwa peperangan salib. Bagaimana sifat tasamuh, sifat pemaafnya, sifat tidak balas dendamnya, sehingga wakil-wakil penulis pengarang seperti Karen Armstrong dan sebagainya memuji yang perbuatan Salahuddin ini merupakan satu perbuatan yang tak pernah berlaku di saat apabila berlaku peperangan salib. Mereka membunuh begitu ramai nyawa umat Islam. Tapi itulah hebatnya sifat pemaaf. Allah menyebut fa'fu anhum, maka hendaklah ampunkan bagi mereka. Allah sebut dengan sifat-sifat mulia. Jadi ini yang dipamerkan oleh sahabat Nabi, oleh Nabi SAW, diperturunkan. Kalau ini kita boleh bentuk, kita boleh pamerkan, kita boleh adakan, insya-Allah. Saya menyeru pada diri saya utamanya, kepada tuan-tuan sekalian lah, sama-sama lah kita ni buang sifat-sifat macam ni. Ada orang tu dengan suami dia berasa hati sangat. Ada orang tu dengan isteri dia berasa hati, dengan anak dia, dengan amak dia, dengan keluarga dia. Kalau nak sebut berasa hati ni tuan-tuan, tak selesai masalah. Tak ada orang tak berasa hati. Berasa hati, sakit hati, kita ganti dengan senang hati, murah hati, sifat-sifat yang baik. InsyaAllah maka senanglah hidup kita ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, yang terakhir, kata Ibn Sina rahimahullah ta'ala, di mana sifat orang yang arif billah, ahli tasawuf, ialah orang yang lupakan hasad dengki. Tak ada dalam kaum dia hasad dengki. Ni kau kita kau Allah.
Kejut tidur, tengok orang deki. Tengok orang kaya berdeki. Tengok orang miskin deki. Orang tanya apa pula deki? Deki sebab dia dapat zakat. Pelik. Orang kaya kau deki, orang miskin kau. Siapa yang kau nak deki? Adik-beradik kau deki, semua deki. Ini. Kerana sifat itu telah menjadi virus dan membarah dalam jiwa dia. Dia kena nyahkan, hilangkan sifat deki. Doa kepada Allah supaya hilang sifat deki dan sifat orang yang berhasad deki. Allahumma inni a'udzubika minal hasadi wa min syarri hasidin iza hasad. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung dengan Kau daripada sifat hasad dan sifat orang yang berhasad apabila dia hasad. Dua-dua kita tak mahu. Kita sendiri pun sifat hasad tak mahu. Orang hasad kat kita pun kita tak mahu. Ini penting. Jadi orang yang lupakan hasad dengki, mengapa tidak? Kerana ingatannya terisi dengan yang maha. Dia ingat Allah. Sebab dia nak deki apa? Tuan-tuan fikir. Cuba renung baik-baik. Kita deki kat orang tu dia kaya. Dia tak ingat orang kaya ni kadang-kadang okey semua ke? Kadang-kadang kesian kat dia. Dia susah. Sebab itu ada pujangga menyebut. Dia kata apa? Dia kata, kalau kamu tengok kita ni dalam hidup, kata dia, kita boleh beli jam yang mahal. Jam yang mahal kita boleh beli. Rolex, Omega, apa benda lah. Saya tak tahu. Tuan-tuan mungkin lebih tahu pada saya. Tapi kita tak boleh beli masa. Masa kita tak boleh beli. Pengabaian masa. Mungkin kami ada sebut dalam buku Demi Masa Panjang kita. Kita boleh beli tilam yang empuk. Macam-macam jenama yang hebat, yang mahal. Tapi kita tak boleh beli tidur. Berapa ramai orang nak tidur tak boleh, insomnia. Pusing sini, pusing sana, tak selesai. Kita boleh beli obat-obatan yang mahal. Pergi farmasi ni, klinik ni, poliklinik ni, hospital ni, macam-macam. Tapi kita tak boleh beli kesihatan. Kita boleh pergilah ke klinik kesihatan. Nak beli kesihatan di klinik kesihatan tak jual. Dia tak ada sihat ni. Yang boleh belinya obat. Yang boleh belinya penawar. Tapi penyembuhnya Allah. Wa iza maritu fa huwa yashfini. Bila aku sakit, Tuhan yang menyembuhkan aku. Kita juga, kata dia, boleh beli harta dan boleh miliki, tapi kita tak boleh miliki kebahagiaan. Sebab itu hak Tuhan. Jadi untuk nak dapat bahagia hakiki, ialah kita hambakan diri kita pada Tuhan. Kalau selain daripada hamba diri pada Tuhan, kita nampak orang tu bahagia, sebenarnya itu bahagia buat-buatan. Percayalah. Saya tutup perbincangan ini dengan satu kisah yang terakhir. Kisah seorang wanita. Dia ni Allah bagi rupanya cantik. Comel. Masya Allah. Jadi dia rasa rusing hati. Dia datang bertemu dengan Tuan Guru. Ini cerita Arab kan, cerita Melayu. Bila bertemu dengan Tuan Guru, dia mengadu pada Tuan Guru. Guru saya ni, Masya Allah, Tuhan bagi banyak dia. Rupa parah cantik. Suami pun handsome, baik. Anak-anak pun cute, comel. Harta pun jenuh banyak. Tapi saya tak rasa bahagia hidup ni. Maka Tuan Guru ni kata begini. Anda pulang ke rumah, di sepertiga akhir malam anda bangun, sembahyang sunat, munajat, istighfar, khususnya pada sepertiga akhir malam. Dia pun buat. Tak berapa lama. Hanya beberapa hari dia datang balik kat Tuan Guru ucap terima kasih. Saya baru merasa kebahagiaan. Lalu dia menyampaikan satu pantun syair yang cukup indah. Antara lain katanya, lam aras sa'adata jam'a malin walakinna taqiyya huwa sa'idu. Aku tak tengok himpunan harta yang banyak sebagai puncak kebahagiaan, tetapi sebenarnya orang yang bertakwa adalah orang yang paling bahagia. Mudah-mudahan tazkirah kita yang ringkas dalam Makarimul Akhlak berkenaan dengan tajuk sifat-sifat ahli tasawuf dan ahli arif billah, ma'rifah kepada Allah, akan dapat sedikit pencerahan dan kita juga boleh menjadi orang seperti mereka, insya-Allah. Sekadar itulah yang saya dapat sampaikan pada pada malam yang mulia ini. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada malam-malam yang lain, pada waktu yang lain.
insyaallah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.